Ada tajuk tajuk 2 rasanya, tak tampat. Tapi untuk SPM dia memang dia orang kata dia gabung antara tajuk dengan tajuk tu, dia gabung. Mama Z pun tak faham kenapa dia buat gitu. Okay, tapi kita cuba kutip markah. Kalau boleh setiap soalan tu kita jawab. Kalau tak ambil markah penuh pun kita ambil lah 2 ke. Kalau dia ada 3 markah kita ambil. Daripada kita dapat kosong, kita kena cuba juga ambil kutip markah kita panggil. Sebab AMAT untuk SPM betul markah dia dia kita panggil grade dia, turun ke naik tu bergantung kepada result pelajar lah. Okey. Tajuk 2 ni kalau ada nampak kat sini dia sangat besar. Jadi soalan yang boleh dia tanya tu banyak. Itu baru kita panggil tajuk 2. Ni tajuk 2. Okey, selamat datang. Okey. So, ni tajuk 2. Sebab dia banyak tu yang menyebabkan pelajar rasa dia susah sikit. Tapi kalau kita pergi kepada yang basic dahulu, sebenarnya kalau kita belajar kuadratik ni, dia cerita dia senang je. Sama ada graf kita tu jenis senyum ataupun graf kita tu jenis masam. Tu je cerita dia. 2 saja. Kemudian bila ada 2 perkara, maka dia akan tengok, kalau kat sini kita tengok ada nilai A kat depan ni. Saya besarkan sikit. Ada nilai A kat sini. Jadi kita kena tahu kesan bila berubah nilai A tu. Kadang-kadang zaman Mama Z belajar dahulu, kita faham masa cikgu kita kata bila nilai A tu negatif, dia masam. Kita faham masa tu. Bila nilainya positif, dia akan senyum. Okey. Jadi pelajar sekarang ni dia kena tahu, sebelum dia lukis graf tu dia kena tahu nilai A tu macam mana, barulah dia boleh lukis sama ada senyum atau bermasam. Sebab tu kita kena tahu kesan perubahan A, B dengan C. Okey, yang nota mula-mula ni Mama Z pergi kepada yang inilah kesan dia dulu. Jadi kita tahu nilai sama ada senyum atau bermasam. Kemudian kita pergi kepada yang kedua ni. Okay, perteminda yang kedua. Kita nak kaji kesan jenis punca. Kesan jenis punca. Punca ni kalau di SPM kita panggil punca dekat bahasa kasar dia sebenarnya ialah pintasan. Kita panggil dia, saya kena tukar pen saya sekejap sebab dewan kuliah dia kena tulis macam tu. Okey, sini kita tulis kecil je. Okey. So punca ni sebenarnya nilai X. Ataupun kalau kita buat graf, punca ni merujuk kepada, katakan kita buat graf gitu, punca ni sebenarnya tentang X. Tentang X ni, itu punca. Cuma bahasa matematik ni punca. Kalau kita belajar degree nanti, dia tukar jadi akar sebab kita pinjam istilah bahasa Indon. Dia panggil akar. Ataupun bahasa Inggerisnya root. Samalah tu, root, akar. Okay. Kesan jenis punca pun kita kena tahu. Okey, jenis-jenis punca nanti kita akan pergi kepada yang belah sana nanti. Dia ada kaitan dengan belah sini. Jenis-jenis punca. Okey. Yang ketiga, kita kesan perubahan. Yang ini kita ada inovasi untuk kalau awak nak tengok nanti. Nilai A yang warna kuning ni menentukan dia senyum atau masam. Nilai hantu kat dalam ni tujuannya kita nak cari nilai separuh ni, simetri.
Itu nilai hantu tu, nilai H. Kemudian ada satu lagi, K ni, nilai kat 5 ni menunjukkan nilai paling bawah ni kat mana. Nilai paling bawah ni kat mana. Itu nilai H, nilai K. Nilai K. Tapi A, H dengan K, petua hantu kat 5, menunjukkan satu set penuh untuk kuadratik. Jadi kalau dalam di metrik, saya suruh pelajar hafal aku, lepas tu saya suruh sambung hantu kat 5 untuk tajuk ni. Sebab kadang-kadang memang dia lupa. Aku, hantu kat 5. A ni untuk kita tahu nilai senyum atau masam. Yang ini nak tahu paksi simetri. Yang ni nak tahu nilai tu paling rendah siapa, paling tinggi siapa. Rendah dengan tinggi bergantung kepada A. Kalau A tu jenis positif tadi, dia senyum. Okay, kemudian nilai hantu tadi membahagi 2. Nilai kat 5 duk cerita titik yang bawah ni berapa. Itu nilai K. Ataupun kalau nilai A kita jenis negatif, kita akan cerita tentang lengkung kita yang masam. H pula menunjukkan nilai yang membahagi 2. Dan kali ni kita tak ada lagi nilai minimum. Kita akan ada nilai maksimum. Itu yang akan diwakilkan oleh K. Itu yang ketiga. Lepas kita dah berjaya buat semua ni, 1, 2, 3, akhirnya yang Mama Z lukis tadi tu nombor 4 lah. Akhirnya kita berjaya lakarkan graf fungsi. Bila berjaya lukis graf fungsi, kita akan dapat selesaikan masalah yang melibatkan fungsi kuadratik. Kalau ikutkan urutan cikgu kita ngajar, 1 sampai 5 ni kita nampak mudah je urutan ni. Tapi nama pun dia bukan matematik, dia ada matematik tambah. Jadi bila tambah tu, dia akan tanya, kalau cikgu kita ajar 1, 2, 3, 4, 5 SPM, dia akan keluar 5, 4, 3, 2, 1. Itu yang menjadikan dia tinggi sikit. Sebab pelajar kena fikir A to Z, Z to A. Kena fikir tengah-tengah. Sebab dia memang nak latih pelajar ambil admat. Memang susah masa SPM. Tapi bila masuk peringkat seterusnya, awak akan jadi happy dah. Berbanding tak ambil admat. Mama Z dulu pun fail juga admat tau. Trial fail. Yang sebenar je lulus. Kredit. Jadi walaupun saya ada sejarah fail tu, sebenarnya kita boleh ambil kos yang canggih dulu Mama Z ambil. Sebelum jadi cikgu ni, Mama Z ambil kejuruteraan elektrik. Maksudnya kita boleh berubah. SPM nak suruh ada basic je dulu. Bila degree nanti kita akan jadi power lah. Okay? Kena sabar sebab kita berkembang, otak kita berkembang mengikut kita punya umur. Jadi bila saya fikir balik, kenapa dulu saya tak boleh nak lulus padahal senang je. Tapi pada masa umur saya 16, 17, saya belum matang. Sebab tu result kita pun tak sangka. Okay? So kita ambil dahulu step yang pertama untuk yakinkan pelajar dulu. Okay, so Mama Z pergi kepada contoh-contoh soalan pasir ni. Mama Z kumpul 2011. Tapi Mama Z akan pilih sebab tadi Mama Z ajar ikut urutan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi soalan yang nombor mula-mula tadi tu duduk sini. Jenis punca. Jadi Mama Z hold dulu. Jadi tajuk ni memang tak boleh sejam sebenarnya. Cuma pelajar yang nak belajar tu dia akan rasa sejam tu lama. Cikgu yang nak ngajar dia rasa cepat je. Okay? Kita dah biasa ngajar banyak jam tapi pelajar dia kena buang dulu mindset kita tak boleh skor AMAT, kena buang dulu. Okay? Yang kawan nama Fauzi Amir. Oh, sebab nama. Ke nama ayah? Nama ayah ya. Nama ayah.
Okey, kalau ada soalan tanya je. Mama Z kadang-kadang tak perasan pelajar tak faham kat mana, kena tanya sebab Mama Z dah ngajar peringkat tinggi. Okay, jadi takut awak malu nak tanya. Tanya sebab kita tak ajak ramai-ramai ni, kita nak suruh pelajar rajin bertanya. Okey. Okey, tahun 2011, soalan nombor 4. Zaman dahulu kita boleh spot soalan sebab soalannya pattern sama. Soalan tahun awak, 2 tahun yang sini awak memang luar jangka. Luar jangka cara dia tanya. So, kita haraplah tahun ni mudah sikit lah ya. Okey, tahun 2011, soalannya, awak nak bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ni? Bahasa Inggeris. Oh, bahasa Inggeris. Okey, kita guna bahasa Inggeris. Dia bagi kata kunci two equal roots. Jadi Mama Z hold dulu sebab kita tak ajar lagi. Tapi seandainya you all boleh, Mama Z pun boleh sebenarnya. You all boleh ke tak kalau Mama Z tak terang tapi ajar terus? Yang ni faham je ni. Boleh faham? Ni boleh Nak bincang ke tak nak ini? Ramai je lah. Boleh? Betul. Boleh Okey. So apabila dia cakap tentang the quadratic equation has two equal roots. So Mama Z berada di sini sekarang. Okay, jenis-jenis punca ni roots lah ya, roots. Jadi Mama Z teruskan. Bila dia cerita tentang roots, kita memang kena ready dengan B square minus 4AC. Yang ni kita kena mahir dengan ini. B square minus 4AC. Lepas tu kalau dia kata equal, maksudnya tanda kita kat sini pun equal 0. Itu yang senangnya dia. Okay, kemudian kita punya nilai. Okay, nilai yang kuning ni kita panggil A. Sebab dia adalah perkali bagi X kuasa 2. Kemudian kita ada nilai hijau ni adalah B. Nilai pink yang tak ada X tu adalah nilai C. Kita ambil nilai-nilai ni. Katakan ni soalan mula-mula dia tanya. Pelajar dia kena ada tempoh bertenang sebab masa pemeriksa pengawas kata pelajar diberikan masa boleh menjawab sekarang tu, sebenarnya kita berdebar. Jadi untuk hilangkan debaran tu sebenarnya boleh buat benda-benda yang kita enjoy dulu. Contohnya buat yang kita enjoy. A sama dengan M. B sama dengan 1 tambah 2M. C sama dengan M tolak 1. Okey. Kemudian kita ambil masa. Untuk B kuasa 2 ni dia agak bahaya kan. Jadi kita buat dalam kurungan. Kita masukkan nilai ni. Agak bahaya nilai ni sebab saya tengok pelajar saya tahun ni lah, dia agak pelik sedikit. Jadi saya tunjukkan nanti. 4, A kita adalah M, C kita tu dia besar sikit, jadi kita buat dalam kurungan. Macam tu. Cuma saya rasa you all tak ada masalah nak kembang ni. Kalau Mama Z kembang guna cara cepat, okey kot ya. Okay, Mama Z tak buat kembang-kembang gitu 1 tambah 4M tambah 4M kuasa 2. Tapi kalau ada masalah bagi tahu. Okey. Kemudian yang ini Mama Z kembang. Kembang yang ini memang kena hati-hati sikit sebab kita main dengan algebra. So yang ini akan jadi negatif 4M kuasa 2. Kalau boleh kena sabar dulu. Nampak dia mati tapi kena sabar dulu. Habiskan dulu. Tambah dengan 4M sama dengan kosong. Okey. Dan barulah kalau nak potong lepas tu, potonglah. Cuma SPM saya tak tahu cikgu dia suruh macam mana. Sebab saya mengajar, sebab saya nak guna warna ni, saya nak tunjukkan bahawa kita akan fikir benda tu akan habis lah. Okey. So awak akan dapat kat situ. Kalau nak buat terus pun tak apa. 8M sama dengan negatif 1. Kalau boleh lompat. Kalau tak boleh, buat satu-satu. Jadi M sama dengan negatif 1/8.
So sebab soalan dia kata find the value. Jadi kalau Mama Z buat soalan untuk matrikulasi Kelantan, okay, Mama Z tengok kata kunci ni value, maksudnya kita mesti ada satu saja jawapan, dan bila kita dapat satu je jawapan ni, kita rasa kita lebih yakin lah. Macam tu. Okey, ada soalan tak? Nombor 4. Tak ada. Daripada dulu sebenarnya soalan ni memang soalan makanan pelajar lah. Pelajar tahu dah bila soalan nombor 4, kertas 1 mesti soalan ni. Itu dulu-dulu. Tapi zaman awak tak boleh nak predict dah. Format dia dah lari. Okay, tak boleh predict sangat. Okay, so Mama Z pergi kepada soalan nombor 5. Kita tak ambil soalan yang pelik-pelik, kita memang ambil soalan SPM sebenar. Sebab takut nak buat soalan SPM sebab Mama Z tak ngajar. Alright, soalan nombor 5. Yang pertama, yang ni kena yang kita belajar tadi. Yang pertama, nilai kat sini, okay, dia kata the diagram 5 shows the graph of the quadratic function, and then yang tempat yang Mama Z kuning ni tak ada nilai, maksudnya kalau tak ada tu dia positif lah. Sebab itulah graf kita adalah senyum. Benda tu yang konsep Mama Z nak ajar tadi tu. Sebab tu graf kita senyum. Kemudian, bila kita tengok nilai hantu tadi, nilai hantu ni. Jadi, tapi jangan ambil yang tu terus. Okay, kita tengok nilai hantu. Caranya Mama Z ambil semua nilai ni. Ambil semua nilai ni. Kita tak tengok lagi soalan tu. Cuma kita relate dengan yang Mama ajar tadi. Kita pun ambil. Masa kita ambil X tambah 3 sama dengan kosong. Ambil warna biru Jadi X sama dengan negatif 3. Kita pun baru tengok soalan. Soalan kata state. Dia suruh state je. The equation of the axis of symmetry of the curve. Kita terjawab dah soalan tu. Kita tak sengaja, kita tadi nak linkkan dengan yang Mama Z ajar, yang warna kuning, senyum, yang warna biru, paksi simetri. Kita terjawab soalan A. Jadi soalan A sebenarnya dia ada ruang untuk tulis kan. Dia ada ruang untuk tulis, cuma Mama Z dah crop soalan ni jadi tak ada ruang. Jadi yang Mama Z jawab tentang yang biru tadi tu ialah nilai simetri kat sini, pembahagi 2 sama dia ni, nilainya adalah negatif. Soalan dulu-dulu dia baik. Walaupun pelajar salah, katakan pelajar tersalah. Dia ambil terus X sama dengan 3. Pelajar kena rasa malu lah. Takkanlah nombor di sebelah sini nombor positif. Jadi sebenarnya dia sangat menolong untuk pelajar tahun 2011 dulu. Lama dah. Dah kerja, dah kahwin dah dia orang ni. Okay, pelajar takkan salah kalau yang dulu-dulu. Alright, kemudian dia kata dia bagi nilai given that minimum value rujuk pada nilai Kak Limah. Okay, rujuk pada nilai Kak Limah. Jadi pada graf kita dah nampak nilai paling bawah ni ialah 4. Jadi nilai Kak Limah kita 4 ditunjukkan oleh gambar rajah. Okay, 4. Dia suruh cari nilai K. Bila kita susun Fx, saya susun atas Fx sama dengan A ada X tolak dengan hantu kuasa 2 tambah dengan Kak Limah. Ni. Yang warna pink sekarang ni adalah yang pink yang bawah. Sekejap saya tukar warna. Yang warna pink tu adalah sama dengan warna kuning. Jadi kita kena link nota asas dengan latih tubi. Jadi nilai yang diberikan warna pink dalam soalan
yang warna pink ni, dia bagi nilainya 4. Ada 2 tempat dia bagi 4. Satu dekat gambar rajah, satu dekat soalan. Takut pelajar tak nampak lagi. Jadi kita boleh ambil nilai 2K tolak dengan 6 ni, soalan kata sama dengan 4. 2K sama dengan 10. Jadi nilai K sama dengan 5. Kalau dia keluar lagi soalan jenis macam ni, pelajar SPM tahun ni rasa macam happy. Cuma dia belik sedikit. Mungkin dia tambah sikit lagi lah gambar rajah supaya markahnya jadi besar. Okay, SPM tahun ni markahnya besar-besar. Okay, zaman dulu 3 markah saja. Okay, Mama Z buka kepada soalan. Pada Allah. Baik jangan malu sebab tak suruh buka kamera ni sebab takut orang malu. Tapi baguslah, awak rajin, bagus. Semoga dapat result bagus ni. Amin. Mama Z puasa ni, doa orang puasa ni berkat je. Okay. So, yang seterusnya, soalan yang Mama Z rasa yang roots ni pelajar okey. Tapi kalau you tak okey, you tengok nanti share dengan Amir yang Mama Z share pada Umi tu. Nota tu kan, nota tu berserta dengan jalan kerja dah Mama Z bagi. So yang root ni Mama Z tinggal dulu. Kita bagi gambaran untuk yang dia memang zaman dulu memang ada tentang roots ni. Every year, sebab tu zaman dulu pelajar boleh score. Kita try yang ni pula. Okay, kita try yang nombor 6. Tahun 2012. Okay, untuk tahun ni saya tak beli lagi buku. AdMed nak kena beli juga ni. Okay, so dia kata kat situ, dia bagi function, tapi kita kena relax dahulu. Function kita sekarang dah nampak negatif kat sini. Sudah tentu dia akan jadi masam. Lepas tu the rest, nilai hantu dan kat 5 tidak kelihatan. Kita tak nampak. Kemudian dia kata, find the range of the values when your function is less equals -5. Ya, ini tajuk ni Mama Z tak ajar lagi tadi. Tapi kalau ada basic, tak ada masalah. Dia jam di sini. Ketaksamaan kuadratik menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. Yang latihan yang Mama Z cerita panjang tadi memang tentang 1 anti 5. Kemudian warna kuning kita sentuh juga. Akhirnya warna pink pun tersentuh juga. Tidak sengaja, tersentuh juga. Okay, jadi kita dah selesaikan kebanyakannya soalan ni. Kecuali yang ini kita belum. Yang lain dah. Okay, tapi kita kena buat latih to be begini supaya rasa AdMed tu tak berat. Okay, mana tadi? Okay, so dah selesai. So dia nak cari range. Perkataan range ini awak akan jumpa di SPM begini. Dekat matrik nanti kita akan ubah nama dia. Yang ini nanti kita akan panggil benda lain. Okay, kemudian Mama Z terus sambung. Mama Z warnakan semula warna supaya pelajar alert dan jangan risau soalan ni tidak begitu susah. Yang pertama, ni fx. Ini pun fx. Kemudian, Mama Z akan salin nilai fx itu sebagai yang warna pink dan dia kata kurang sama dengan 5. Supaya pelajar nampak di situ. So, negative 3x square plus 2x plus 13 less equal 5. Okay. So you all dekat sekolah, cikgu awak ajar sentiasa senyum ataupun tak kisah senyum masam? Ikut lah. Ikut. Saya ikut soalan je.
Okay, so saya jadikan belah sini kosong. Okay, Mama Z jadikan belah sini kosong. Okay, kemudian Mama Z jemput orang lain terbang ke sini semua. Datang ke sini semua. So dia akan jadi 3x kuasa 2 tolak 2x. Cuba tolak ke Mama Z tu. Mama Z ada kalkulator, nurse kalkulator. 5 tolak 13. Itu 8. Sebab apa pentingnya kalkulator ni? Sebab bila pelajar congak, saya takut dia salah. Jadi SPM, tak apa, tak ada orang tengok kita. Walaupun mudah, guna kalkulator daripada kita congak salah. Lagi menyesal. Tak ada orang tengok kita dengan Allah je masa tu. Kita tekan walaupun kita tahu 5 tolak 13 tak apa. Tak apa, kita tulis 5 tolak 13 sebab kita masalah algebra kita sikit. Kadang-kadang lupa negatif tu. Jadi student Mama Z pun Mama Z kata gitu jugalah. Walaupun tahu kena juga. Okay, kena juga guna kalkulator. Tolak dengan 18. 8. 8. Tolak dengan 8. Okey, sekarang ni 012 itu mengganggu ke tidak? Pening lah kalau macam tu. Rugi tau. Sebab kalau kita baca Quran, kita baca kat mana? Kita kena praktikkan yang Islam ajar tau. Sebab tu kalau kita di Mekah kan, kita kena tawah macam tu. Tapi bila orang yang bukan Islam nak kacau minda kita yang positif ni, dia mula buat jam yang pusing kat sini. Roundabout pun pusing kat sini. Lama-lama kita tak ada cas positif. Sebab itu kalau awak kaji betul-betul dalam Islam sama juga matematik, dia dah kacau pelajar dah. Dia dah kacau pelajar baca ni Rumi kat sini. Sedangkan daripada zaman Islam dahulu kita baca kat sini. Kan pelajar akan rasa pening. Tapi kena praktik sebab kita Islam, kita kena praktik. Kita kena kaji tu. Kenapa orang barat buat begitu kat kita. So kalau kita praktik, kalau kita macam baca Quran, memang kita tak ada masalah. Kita baca kod sini. Mulai hari ni kena praktik minda kita supaya tidak dijajah. Gitu. Kan? Awak bayang nak tulis huruf ya, kalau kat sini macam mana nak tulis tu? Kan payah tu. Baik kita tulis ikut Islam tu. Baru boleh ubat huruf ya. Sebab anak saya dulu ada masalah nak tulis huruf ya, sebab dia tulis ikut Rumi. Dia tulis ikut sini. Itu kaji sekali. Okey. Tapi kalau pelajar tak boleh, pelajar tengok bukaan dia. Bukaan dia ternganga dekat sini, pelajar pun buat ternganga. Lepas tu pindah. Macam tu pindah. Kalau tak boleh, dalam masa dekat-dekat nak exam ni, kalau tak boleh, jangan paksa. Okey. Kemudian kalkulator. Awak guna kalkulator jenis mana? Sama tak dengan Mama Z ni? Tak. Boleh ngecek Umi tu. Ada boleh ngecek Umi dah. Umi dapat kaji ke ni? Sebab buat graf pasang sebab tu lain. Ada dalam cara dia? Kalkulator. Tengok awak guna kalkulator. Okey, tak apa. Mama Z tunjuk ni. Kalkulator hitam. Hitam. Tak apa. Ngecek Umi dapat gaji ke ni? Tengok Mama Z buat. Macam mana soalan Mama Z lagi? Okey. Bismillah. Tengok Awak tekan menu. Kalau guna kalkulator Mama Z ni, awak gerakkan sehingga jumpa ABC. Tu huruf B ni. Huruf B ni. Tapi kalkulator hitam pun ada. Cuma antara awak guna tak guna je function ni. Ada kan? Ada inequality. Kalau kalkulator hak Mama Z guna ni, memang ini orang panggil soalan bocor lah pelajar Mama Z ni. Soalan macam ni, jawapan dalam kalkulator ada.
pelajar Mama Z akan skor markah penuh yang ni? Kalkulator hitam ada. Tak ada boleh ngecek Umi dah lah. Ada beli lah. Tak betul. Ni? Tanya boleh tak beli dengan Mama Z. Dah lagi ni. Exam tak apa bawa lebih kalkulator. Tapi untuk yang ni, contoh kan, kalau Mama Z tekan B ni, Mama Z kuasa kuadratik mesti kuasa 2. Tu ada dah tu. Awak nak pilih nombor 1 ke 2 ke 3, 4. So kita tengok soalan kita macam nombor 3 kan. Nombor 3. Pilih nombor 3. Awak masuk je 3 sama dengan negatif 2 sama dengan negatif 8 sama dengan. Awak tengok dia bagi jawapan sama dengan. Itulah jawapan dia. Tapi sebelum buat jawapan memang dah bocor ni. Okay, jawapan memang dah bocor. Lepas tu Mama Z pun tipu-tipulah buat jalan kerja sebab jawapan memang dah ada. Okey, nak tipu-tipu jalan kerja. Tengok nak tipu-tipu jalan kerja ialah kita kena buat proses faktor. Ni kita nak tipu pemeriksa. Tipu ni tipu sunat, tak orang tak marah. Kemudian lepas tu Mama Z akan lukis mangkuk. Pelajar Mama Z panggil mangkuk. Lepas tu kita hayunkan. Jadi nama kaedah ni kaedah mangkuk ayun. Di Kelantan lah, negeri lain nama lain. Di Kelantan kaedah mangkuk ayun. Kemudian Mama Z pun curi-curi ambil jawapan ni. X kurang sama dengan negatif 4/3. Ada satu lagi or tu. Tiru je. Kalau kita tak reti nak buat jawapan, kita tiru je dia. 2, kalau tanda koma tu or sebab kalkulator dia tak apa mahir, ngeja. So dia buat tanda koma tu maksudnya or. 2 kurang sama dengan X. Kita tiru jawapan dia. Jawapan ni memang confident lah sebab memang jawapan bocor. Okey, kemudian kita kena reverse. Kalau jawapan yang kuning ni begitu, dia akan jadi 3X tambah 4. Dia reverse. Kalau jawapan yang pink ni 2, dia akan jadi X tolak 2. Jawapan kita ada 2, warna pink dengan warna kuning. Jawapan kita ada 2. Oleh kerana ada 2, kawasan berlorek kita pun kena ada 2. Dapat markah penuh dah lah. Gitu. Mudah je jawapan dalam kalkulator. Boleh? Boleh. Walaupun cara dia tanya ni canggih benar. Find the range. Okay, kalau orang itu pembuat soalan, sebenarnya dia ada satu kemahiran, dia panggil menakutkan pelajar. Kalau awak tengok Mama Z dah bocorkan rahsia soalan ni sebenarnya jawapan dah ada dah dalam kalkulator. Jawapan dah ada dah dalam kalkulator. Cuma tugas pembuat soalan dia mesti menimbulkan elemen menakutkan pelajar. Sebab tu dia mula bagi given that, find the range, dia dipisahkan pula. Kalau nak ikutkan, lebih baik dia terus negatif 3X kuasa 2 tambah 2X tambah dengan 13 kurang sama dengan 5. Yang ini soalan direct. Oleh kerana kita tahu pelajar boleh guna kalkulator, tugas seorang pembuat soalan mesti menakutkan pelajar supaya pelajar takkan jawab. Iaitu kena maafkanlah pembuat soalan, dia memang tak nak buat begitu tapi dia diarahkan. Itu arahan daripada kementerian. Kalau peringkat Mama Z lah. Kalau peringkat Mama Z. Kalau peringkat sekolah, cikgu pakar dia ramai. Dah senior. Jadi soalan dia pun senior jugalah. Alright. Boleh ni? Boleh tak apalah, boleh pakat-pakat bodak. Amir dengan ayah Amir. Dia lebih kurang
RM88 lah kot rasanya harga dia. Tak sure. Kalau dekat Shopee yang Mama Z beli tu dia kopi ori. Butang dia tekan 4 kali baru tubik. Jadi beli hot canggih sikit. Hot ori tapi dekat ada juga yang kena yang tak ori dekat kedai pun. Pilih-pilih. Okey, kita terus. Soalan tahun 2013. Okey, yang ini tentang roots lagi, cuma cara dia tanya, dia cakap does not intersect. Sebenarnya dia nak cakap tidak mempunyai punca nyata. Okey, so Mama Z hold dulu. Mama Z pergi yang susah sikit. Ni. Yang kita belajar tadi, nombor 1 hingga 5. Okey, nombor 1 sehingga 5. Yang pertama, negatif sebab tu masam. Apa yang awak tak, katakan awak tak tahu nak jawab apa SPM, awak tulis apa yang awak tahu. Kadang-kadang pemeriksa tu orang tahu, dia manusia biasa, dia tahu pelajar sedang berfikir, apa salahnya kita bagi markah kat dia, dia sedang berfikir. Macam tu. Pemeriksa adalah manusia biasa. Okay? Dan untuk ADMAT ni dia memang lenient lah. Maksudnya bukan senang pelajar boleh fikir. Kalau boleh fikir tu, mungkin masa menjawab telah tamat. Bagilah dia 1. Macam tu. Okay? Dia ada satu perasaan begitu. Okay. So, A dia negatif masam. Lepas tu, kita pun ambil yang Mama Z ajar yang kedua tentang hantu tu. Hantu, potong ni kepada 2. Dan bila kita tengok, kita keluarkan hantu tu, X tolak 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. So, Mama Z dapat nilai pengiraan ni 2. Jadi, bila kita tengok soalan minta Mama Z cari nilai H. Dan kita tengok, koordinat nilai H di sini adalah nilai X. Terus dapat nilai H sama dengan 2. Kesan daripada hantu tadi. A dah beres dah. Kemudian dia suruh cari nilai K. Dia suka guna K. Dia suka guna K sebab dia nak suruh pelajar terbetul. Dia nak suruh pelajar terbetul awak. Okey, jadi kita tahu Kak Limah tadi sama ada nilai paling tinggi atau nilai paling rendah. So sekarang sebab dia masam, maka akan ada nilai yang paling tinggi. Okey, nilai yang paling tinggi ialah 12. Dan apabila Mama Z keluarkan yang ini dulu, Fx sama dengan A, X tolak dengan hantu kuasa 2 tambah dengan Kak Limah. Bila Mama Z susun, dia susun negatif, X tolak 2 kuasa 2 tambah dengan 3K. K yang diberikan untuk tempat kuning adalah 12. Adalah 12. Jadi 3K kita adalah 12. K kita adalah 12 bahagi 3 dapat 4. Jadi kita dah terjawab soalan A. Sambil kita ulang kaji nota tadi, terjawab yang A. Okey, sekarang macam mana? Dia dah mula panjang sedikit, dia dah mula masuk solving. 1, 2, 3, 4, dia masuk yang kelima, solving. Yang B tu solving. So kita ada sekarang Fx kita sama dengan negatif X tolak dengan 2 kuasa 2 tambah dengan kita panggil kat situ dia nak cari nilai P tambah dengan 12 tadi. Tambah dengan 12. Oleh kerana dia nak cari nilai P, dia nak cari nilai P,
kita kena kaji apa yang sedang berlaku dekat P tu. Semasa dekat P, kita dapati nilai X sama dengan kosong. Nilai X sama dengan kosong. Kemudian, kita kena tahu bahawa nilai P tu sebenarnya nilai, kita panggil nilai Y axis. Pintasan Y. Pintasan paksi Y. Okey, cara nak cari dia ialah kita gantikan nilai ni dengan kosong lah. So, bila kita ganti kosong, tolak dengan 2, kuasa 2 tambah dengan 12. Katakan kita cuai. Kita takut kita cuai. Okay, Mama Z tunjuk, kita cuba tunjuk guna kalkulator. Okay, saya cuba tunjuk penggantian, maksudnya saya sedang mengajar tajuk 1 juga untuk tiap tempat ni ya. Cara dia untuk kita tak salah. Negatif kurungan X tolak 2 tutup kurungan kuasa 2. Kalkulator yang canggih ni dia ada tambah dengan 12. Macam mana tahu 12 kat belakang tu? Sebab memang dekat graf nombor paling tinggi ialah 12. Okey, kita tekan button calculate. Jawapan yang bawah tu abaikan sebab tu jawapan pengiraan Mama Z sebelum-sebelum ni. Okey, kita tekan calculate, kita masukkan nilai kosong. Sama dengan. Dia tolong kira untuk kita. Kita tak payah kira pun. Kita buat jalan kerja je. Ni jalan kerja kita buat. Teknik ni memang kita ajar dekat matrik sebab tu dia orang ramai dapat A. Tak mengira tapi dapat jawapan. Okey. So dapatlah jawapan dia negatif. Tadi saya masukkan tak tanda negatif Negatif X tolak 2 kuasa 2 tambah 12. Oh, saya dapat positif 8. Okey dah. Sebab negatif saya dah masukkan sekali. Tulis comel sikit. Okey, dah selesai. Itu dia solving. Okey, Mama Z buka dulu kepada soalan kalau ada nak tanya mana-mana. Boleh? Boleh. So, kalau awak nak buat ulang kaji mana-mana, memang awak kena rujuk yang Mama Z royak ni dah. Ni belum bercampur dengan tajuk lain lah. Okay, belum bercampur dengan tajuk lain. Maksudnya, kalau kita pandai melihat kesan perubahan nilai A, B, C, okay, kemudian kita tahu pula kesan jenis punca. Lepas tu kita tahu tentang hantu Kak Limah ni. Automatik kita sebenarnya boleh lakarkan graf atau sebaliknya. Yang tadi graf dia dah bagi. Dan yang soalan yang PP tadi tu menyelesaikan masalah melibatkan kuadratik. Janji kita tahu asas tu dulu. So yang kuning-kuning ni sebenarnya walaupun nampak banyak, soalan boleh tanya macam tadi je. Kecualilah pembuat soalan itu menggabungkan benda ni dengan tajuk sudut-sudut pula, penyelesaian segitiga tu di luar kotak kita lah ni. Tapi kita belajar yang asas ni dulu supaya kita boleh kutip walaupun satu markah pun bermakna dah. Yang kuning ni dulu. Okey. Sebab saya kalau belik soalan pasir memang kita akan fikir panjang. Kita boleh try nanti, tapi bukan hari ni. Bagi saya simplify dulu benda-benda yang susah dulu. Kadang-kadang soalan tu tinggi. Okey, dah. Okey. Yang ni tentang roots. Tentang roots. Soalan baik dan tentang roots. Sebab itu dia mula
letakkan perkataan-perkataan yang menakutkan pelajar di sini. Sebenarnya tentang no root saja. Okey. Okey, kita pergi kepada yang ini. Okey, yang ini kita masih buat yang kuning tu dulu. Tak ada nilai, maksudnya positif. Dia senyum. Soalan terbalik kali ni soalan terbalik. Kita ada, sebelum ni kita kena cari, sekarang ni dia bagi. So kita dapati nilai hantu kita sekarang X tolak 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Sehingga kita boleh buat nilai pembahagi simetri ni adalah 3. Kemudian dia bagi nilai Kak Limah negatif 25, bermaksud paras paling bawah di sini, nilai di sini ni negatif 25. Tak jawab soalan lagi, baru kita bermain dengan nota. Baru jawab soalan. Okey, dia nak koordinat, the coordinates of minimum point. Dapat dah lah jawapan dia. Coordinate minimum point 3, negative 25. Tu dapat. Tapi cara dia tanya soalan tu lain lah daripada yang tadi. Lain dah. Okay, soalan boleh tanya banyak jenis. Okay. Kemudian dia tanya, the equation of axis of symmetry of the curve. Panjang pula ayat dia. Kita ambil kata kunci je lah. Kita ambil kata kunci je lah. Symmetry. Udah. Jadi dah dapat jawapan. Kita dah kira dah tadi. Nilai X sama dengan 3. Lepas tu soalan ada solving. Kita dah buat yang kuning. Kuning yang terakhir tadi tentang range. When fx negatif. Okay. Fx tu graf kita. Graf kita ada satu berada di atas, tapi ada dua belah. Ni Singapura, ni Johor. Kemudian ada laut yang memisahkan dia, selat Teberau. Yang warna pink, selat Teberau. Okey. Kemudian dia nak soalan minta warna kuning ke warna pink, kita tengok Soalan minta sekarang dia nak yang negatif. Jadi kalau yang negatif dia nak kawasan yang berwarna pink. Jadi kita kena namakan kawasan warna pink. Mama Z tunjuk dulu cara biasa Cara katakan pelajar yang kita nampak je belajar tapi pandai. Dia memang fikir macam tu je. Okey, so jawapan kita kalau dia nak warna pink, pink tu adalah X. Kemudian belah sana dia ada Singapura 8. Okey, Singapura nombor 8. Belah sini dia ada Johor negatif 2. Itu cara nak menamakan kalau kita cuma lorek terus pada graf. So ada dua cara lah. Okay. Itu cara pertama. So makan cuma 3. Okay. So dapat kat sini 1, kat sini 1, kat sini 1. Tapi katakan masa jawab exam kita blur. Nak kira macam mana ni Masa tu kita tak nampak. Di sini Johor, di sini Singapura. Tak nampak langsung. Tak apa. Kita ada satu lagi kaedah. Kaedah yang macam tadi. Fx sama dengan X tolak 3 kuasa 2 tolak 25. Kemudian soalan kata negatif. Negatif maksudnya kurang dari 0. Kita pun boleh padam yang ini. Kita kembangkan dia.
X kuasa 2 tolak dengan 6X tambah dengan 9 tolak 25 kurang pada 0. X kuasa 2 tolak 6X, tak apa walaupun panjang tak apa. Okey, yang ini katakan daripada salah pesan Mama tadi, biarlah orang tak tengok pun kita tekan kalkulator. Kalau cikgu Mat tengok ni dia marah ni, tu pun nak tekan kalkulator. Tak apa, kita nak Allah je nanti. 9 tolak 25. Negatif 6 lah. Lepas tu, betul Lepas tu kita pura-pura buat ni, pura-pura. Lepas tu kita pura-pura. Kita buat mangkuk, kita buat hayunkan dia. Katakan kita tak perasan yang kita lukis ni graf tadi, tak perasan kita. Okay. So, pelajar pun tekan kalkulator. Menu, cari huruf B. Okay. Kuadratik darjah 2. Kali ni Mama Z pilih nombor 2. Nombor 2. Okay, 1, negatif 6, negatif 16. Tu jawapan dia. Tulis dulu jawapan. Negatif 2, X 8. Lepas tu barulah kita isikan tempat-tempat yang kita bohong tadi tu. Kat sini, negatif 2. Kat sini, 8. Jawapan cuma ada seketul ni je. Tak ada atau-atau. Jadi kalau seketul je, kawasan berlorek pun ada satu je. Lepas tu, kalau di bawah tu negatif 2, sini akan jadi X tambah 2. Kalau di sini negatif 8, di sini 8, dia jadi X tolak 8. Yang penting Mama Z nak tunjuk jawapan yang ni. Jawapan ni akan dapat yang sama. Tu ikhtiar untuk hidup. Kalau kita tak dapat idea, kita terpaksa guna cara panjang. Kalau ikutkan yang Mama Z lukis, graf tu dia dah tolong lukis dah kat kita. Kita nampak soalan MAT tu susah. Sebenarnya orang yang buat soalan ni sebenarnya jiwa dia baik. Dia nak tengok pelajar lulus MAT. Dia nak tengok sangat. Kan? Yang Mama Z lukis, sama. Cuma kita tak nampak kenapa dia bagi gambar rajah. Kali ni lepas Mama Z ajar ni, kita kena tahu. Alright. Saya buka soalan. Boleh?